Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita sambung lagi pengajian kitab Safinatun Najah, dan ini ialah majlis yang kelima. Dan alhamdulillah telah kita selesai hari itu minggu lepas pada perbahasan al-ma'u dengan iktibar banyak ataupun sedikit. Secara ringkasnya telah pun kita bahaskan. Dan minggu ni insya-Allah kita akan masuk dalam perbahasan mujibat al-ghusl dengan kata pengarang faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haidhi wan nifasi wal wiladati wal maut. Itu pasal yang baru, mujibatul ghusli. Mujibat ni jamak kepada mujib. Apa itu makna mujib? Yang mewajibkan. Yang mana perkara-perkara ni bila terjadi, maka orang tu diwajibkan kepada dia untuk mandi. Bila masa ada salah satu daripada 6. Lalu kata pengarang mujibatul ghusli, yang mewajibkan bagi mandi. Itu perkara-perkara yang menyebabkan seorang tu wajib bagi dia mandi. Sittatun itu 6. Ingat kadang-kadang baru mengaji dia kena hafal. Wahid, ithnan, thalatha, arba'a, khamsa, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Dia hafal macam tu. Yang pertama, ilajul hasyafah. Ilaj iaitu makna apa? Dukhul. Apa makna ilaj? Dukhul, masuk. Masuknya apa? Hasyafah. Hasyafah maknanya ialah secara umum, makna umum adalah kepala zakar. Masuknya kepala zakar. Dengan makna tenggelam kepala zakar. Habis kepala zakar. Fil farji, dalam faraj. Fil farji, dalam faraj. Itu dalam kemaluan perempuan. Jadi jikalau lelaki tu masukkan kemaluan dia separuh kepala faraj, separuh saja, maka adakah diwajibkan mandi? Tidak diwajibkan mandi. Baik lelaki ataupun perempuan. Faham macam tu? Tapi kalau dah masuk habis kepala, tapi tak masuk seterusnya lagi, tak masuk ke bahagian pangkal yang lain, maka adakah diwajibkan mandi? Ya. Sekalipun contoh ini contoh sekadar nampak misal saja bagi pelajaran baru. Ini kita katakan kepada zakar di sini. Lalu ini dia punya kita panggil pangkal zakar. Lalu masuk sampai ke sini saja. Separuh zakar. Maka adakah diwajibkan mandi? Dia masuk terus keluar. Wajib mandi. Sekalipun tak keluar mani. Faham? Sekalipun tak keluar. Ataupun misalnya dia melakukan hubungan tapi tak keluar air mani. Adakah wajib mandi? Wajib mandi. Jadi wajib mandi kat sini disebabkan masuk, bukan disebabkan keluar air mani. Faham macam tu? Sesungguhnya wa khurujul maniyyi, dan keluarnya air mani, baik secara sengaja ataupun secara tak sengaja. Tidur-tidur keluar air, tidur mimpi keluar air mani. Ataupun dia tak tidur tapi dia buatlah apa-apa, wala'idzubillah min zalik, kan, benda-benda yang tak elok, lalu keluar air mani. Itu sengaja nak mengeluarkan air mani. Kita bila fiqh ni kita tak terpisah halal haram tawaduk. Yang kita letak pada hukum dia apa yang dikenakan gitu. Bukannya kita nak suruh buat, kita nak bagi faham hukum dia. Jadi bila masa orang tu mengeluarkan air mani baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia dikenakan untuk mandi, wajib bagi dia mandi. Maka begitu juga orang yang melakukan hubungan kelamin lalu keluar air mani, sama. Faham? Adakah dia kena mandi 2 kali? Satu sebab keluar air mani, satu lagi sebab masukkan zakar? Jawapannya tidak, sekali mandi je. Sekali mandi saja. Dan soalan yang ketiga adalah wal haidu. Itu keluarnya wa khurujul maniyyi wal haidu. Dan juga haid. Yang ketiga lah, yang ketiga, iaitu keluar darah haid. Sebagaimana telah kita bahaskan sebelum ni, iaitu umur berapa sekurang-kurangnya keluar haid. Dan haid ni bila akan berakhir dia adalah mengikut keadaan perempuan. Dan balik pada keadaan tempat lah. Kalau uruf kita kat sini, kebiasaan kita bahawa orang yang perempuan haid ni kebiasaan 60 ke atas dia dah tak datang haid. Itu biasa putus haid kita panggil. Itu menopause. Dalam bahasa Inggeris dia lah menopause. Lalu bila perempuan tu keluar haid, dia boleh mandi tak? Tak boleh mandi, wajib. Habis keluar haid. Nampak? Habis haid dia wajib
wajib mandi. Untuk detail benda tu kena ngaji kitab benda ni lah, kena kitab haid nifas wiladah ni. Dan dalam ni tak banyak lah bahas dia, dalam safiah tak banyak. Boleh tengok dalam kitab yang mana kita telah cetak, yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Hamzah, Ustaz Hamzah bin Azmi. Beliau tulis kitab dia menamakan dengan kitab Tanbihun Nisa fi Ahkamil Haid wan Nifas wal apa ya? Tanbihun Nisa fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadah. Lebih kurang macam tu, saya tak ingat nama tajuk kitab, tapi macam itulah. Macam itulah kita panggil hukumnya. Bila habis keluar haid dia, cukup waktu dia, maka perempuan tu wajib mandi. Wajib mandi junub. Yang keempat, wan nifasu. Wan nifas itu apa? Keluar nifas, keluar darah nifas. Bila nak mandi tu? Habis nifas baru mandi. Baru mandi wajib. Yang gitu. Yang seterusnya wal wiladatu dan beranak. Ini masalah yang pernah ditanya dalam grup tafakuh, tapi saya tak jawab secara terus terang sebab benda ni perlukan penerincian, dan di sini pun kita tak sebut secara terus terang, kita akan sebut dengan mudah saja, ringkas. Itu bila perempuan tu habis Allahumma salli sallim beranak, lalu tak keluar darah beranak, lalu perempuan ni wajib mandi. Dan faham, memang setiap perempuan yang habis beranak memang dia orang akan mandi. Ini memang dah jadi biasa mandi. Jadi waktu tu perempuan tu perlu untuk niat mandi wajib. Terkadang terjadi pada perempuan darah nifas tak datang terus. Tak datang setelah beranak, tapi maybe selepas seminggu sebahagian perempuan datang macam tu. Jadi bila habis tu dia mandi wajib. Habis beranak dia mandi wajib. Lalu perempuan ni sementara datang darah nifas, dia wajibkan solat. Jadi orang tanya kenapa keluar beranak kena mandi wajib? Maka kita jawab kerana anak yang keluar tu hasilnya daripada air mani. Jadi bila orang tu keluar air mani, maka wajib mandi. Maka begitu juga kalau perempuan ni keluarkan air mani. Dan air mani yang dikeluarkan tu ialah bukan air mani dia, tapi air mani si suami. Oleh kerana itu, budak tu dia perlu untuk di sini mewajibkan perempuan untuk mandi junub selepas beranak. Faham? Tapi misalnya dia lepas beranak terus keluar darah nifas, tak sempat nak mandi apa semua tu, tak sempat nak mandi wajib lah, maka tak apa, nanti dah habis nifas baru dia mandi. Sekali mandi je, mandi junub saja. Jelaskan itu. Yang khususnya wal mautu dan juga mati. Itu mati wajib mandi. Tapi wajib tu bukan wajib atas orang yang mati. Wajib atas orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Dan hukumnya ialah fardu kifayah, mandikan orang ni lah. Tapi kalau yang lain tu semuanya adalah fardu untuk setiap orang untuk mandi gitu. Dan kalau kita kata mati ni orang mandikan kita, betul? Boleh tak kalau yang lain orang juga mandikan kita? Boleh. Kerana tidak disyaratkan kita sendiri angkat cebok mandi. Maybe orang lain boleh mandikan kita. Kita keluar yang mandi, kita beritahu, "Hang tolong mandikan aku jap." Kita pun beri. Orang tu jurus air semua dicuci badan kita. Boleh tak? Boleh. Kerana tidak disyaratkan daripada perlakuan kita sendiri. Faham tak itu? Ini sekadar dasar faham hukum. Walaupun secara hakikatnya mana tak segan ke kita nak bagi orang mandi kita? Gitu. Secara hakikatnya macam tu. Oleh kerana itu Allahumma salli sallim difahami bahawa tidak menjadi syarat orang mandikan kita. Baik. Jadi sebelum kita berpindah kepada seterusnya, kita nak datangkan permasalahan. Perempuan yang habis haid dan nak bersama dengan suami dia. Boleh tak dia bersama dengan suami dia, lepas tu baru dia nak mandi sebab haid? Ini terjadi contohnya macam ni. Perempuan, kalau dia mandi, lepas tu nak lakukan hubungan, lepas tu nanti dia kena mandi lagi, 2 kali mandi. Dan orang perempuan agak malas mandi sebenarnya. Ini bukan cerita aib, ini cerita faham. Dan saya suka relatekan dengan keadaan adat semasa. Lalu bila perempuan tu dia fikir-fikir susah sangat, tak apalah, habis haid dah, dia pun pergi basuh kemaluan dia. Lalu dia pun masuk jumpa suami, lakukan hubungan. Bila habis melakukan hubungan, dia nak mandi.
Jadi apakah hukum dia tak mandi lalu dia dia tak mandi haid lalu dia buat hubungan dengan suami dia? Jawapannya di situ tidak dibolehkan dengan makna kata ialah haram. Ialah haram. Jelas tak itu? Dia mesti mandi dulu lepas tu baru buat hubungan. Ini buat macam ni jelas kita. Walaupun nanti masa mandi tadi, masa mandi sekejap lagi, dia hanya berniat satu je, niat junub je. Niat mengangkat junub, mengangkat hadas besar. Satu je mandi untuk dua perkara. Tak ada masalah. Tapi hukumnya bila masa dia melakukan hubungan dalam keadaan dia belum mandi nifas atau boleh mandi haid, belum mandi haid, lalu dia buat hubungan, maka hukumnya ialah haram. Dia faham macam itulah. Jadi kena faham baik-baik hal-hal ni kerana ramai orang tersalah. Bila tersalah, satu menjadi permasalahan lah. Selesai itu. Baik, seterusnya kita masuk pada perbahasan seterusnya, kata pengarang. Faslun furudul ghusli. Dah kita faham dah sebab orang tu wajib mandi wajib, apa sebab dia. Lalu masuk apa je nak mandi wajib ni macam mana je. Gitu masuk fasal dia macam itulah. Tajuk dia kalau kita nak bagi. Gitu. Kata apa? Faslun, fasal baru. Furudul ghusli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Furudul wudu itu rukun mandi ithnan, dua. Ada dua je rukun mandi. Pertama an-niyah. Pertama adalah an-niyah, niat. Niat tu apa makna kita dah bahas sebelum ni? An-niyatu muqtarinan bi fi'lih. Yang mana disertakan dengan perbuatan. Jadi ketika dia niat tu, dia buat apa yang kedua? Rukun yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma', dan ratakan badan dengan air. Masuk mandi. Ini saja dua. Dan mengumumkan, meratakan, ta'mim tu meratakan badan air ini pada badan. Meratakan semua, seluruh badan kena. Dan sebenarnya mandi wajib ni taklah sesulit-sulit sangat sebenarnya. Sama je macam kita mandi biasa, cuma dia lebih detail sikit. Kadang-kadang kita mandi biasa ni, mandi tak, kita tak fikir. Tapi kalau orang yang pembersih, kalau dia mandi dia akan buat telinga macam tu, gitu. Itu saja tambahan je. Jadi bagi orang yang biasa mandi dan dia jaga benda ni, maka bagi mandi wajib bagi dia sama je. Dia cuci faraj macam biasa, cuci kepala macam biasa, lepas tu dia cuci rambut dia macam biasa. Itu yang biasa kita mandi. Faham? Begitu. Umum dia kalau kita nak mandi biasa gerung-gerung gitu je. Tapi orang yang paling bersih dia akan sini, dia akan telinga. Itu saja mandi detail, ratakan air. Oleh kerana itu, bila masa kita niat mandi wajib dan kita terjun ke dalam kolam ke dalam sungai ke, kita bangkit, dah dikira rata sebab apa? Adatnya kalau masuk dalam air bangun mesti akan rata semua. Adatnya macam tu. Faham? Oleh kerana itu, meratakan air ni jangan terlalu kita berat-beratkan. Meratakan air tu mandi seluruh badan lah. Mandi seluruh badan. Melainkan pada perkara-perkara yang sulit. Misalnya macam kuku ni kena tengok kau kuman-kuman kat dalam apa nama kita hitam tu kena buang gitu kan. Lepas tu apa Allahumma salli sallim dekat faraj tu, dekat duburnya macam mana kena tekan sedikit ke apa ke. Itu saja yang detailnya. Dan bila masa dua rukun ni dilakukan secara serentak. Itu apa? Niat sambil. Jadi, persoalan dia, adakah disyaratkan untuk mandi itu mesti kena dekat kepala dulu baru boleh niat ataupun kat mana-mana? Sekalipun tangan sedikit dan kita masukkan niat, dah kita berada. Adakah mandi itu mesti berturut-turut? Mesti apa? Dah habis niat ke ni? Lepas tu kita nak pergi berak apa semua dulu, kencing-kencing apa semua, cuci muka semua dulu. Gitu kita nak buat macam tu. Lepas tu baru kita nak mandi, sambungan. Boleh tak? Jawapannya ialah boleh, tak ada masalah. Yang penting ketika mana kita kena air dekat kita tuang air kat kita, maka kita masukkan niat. Sekalipun kena sedikit belah kaki dan kita nak masukkan niat, maka memadailah ianya. Jelas kat itu. Ini mudahlah ni. Fardu mandi nak susah kat mana? Melainkan insya-Allah kalau kita baca, kalau yang rezeki untuk mengikut grup tafakuh secara yang mana kita buat untuk orang awam, kalau yang tu kita akan detail lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita lebih kepada orang awam. Orang awam ni dia tak boleh ngaji kitab banyak. Kalau dia ngaji kitab banyak, nanti dia tak ada guna pun. Faham? Sebab tu kita tak pernah bagi detail pada orang awam pun, kita bagi santai-santai. Bukan. Sebab tu kita mana kita bagi orang awam, kita bagi terus harum. Mak gitu. Perinci terus. Jadi kita andaikan hang peganglah satu kitab ni sampai mati. Kita andaikan macam tu.
Bukan makna kita gitulah. Dia orang nak ngaji kitab lain, terpulang. Tapi kita andaikan macam tu saja. Baik, faham ke itu? Lalu kita masuk seterusnya. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Fasal syurut. Syurut jamak kepada syartun. Itu syarat-syarat. Syarat-syarat bagi wudu ada 10. Bila sebut syarat bagi wudu, maka ianya juga syarat bagi mandi. Jadi apa? Nak mandi kalau tak ada syarat ni, tak sah. Nak wudu kalau tak ada syarat-syarat ni, tak sah. Jadi berapa syarat? Ada 10 syarat. Gitu. Lalu, tengok. Yang pertama, al-Islam. Mestilah yang nak wudu ni ataupun yang nak mandi wajib ni, mandi wajib bukan mandi biasa ni, mestilah dia ni orang Islam. Mesti orang Islam. Orang kafir tak boleh. Melainkan, ini pengecualiannya. Pengecualian dia apa? Kita ada bini orang kafir. Bini orang kafir lah. Suami orang kafir tak boleh. Bini orang kafir ni, istilah kita biah lah. Nasrani yang asli ataupun Yahudi yang asli, kita kahwin dengan dia. Dia datang haid. Dia datang haid. Lalu, nak bolehkan kita berjimak dengan dia, mesti dia mandi dulu. Nak mandi wajib, dia tak Islam. Maka di sini pengecualian itu perempuan ni boleh niat mandi wajib. Boleh niat mandi wajib. Ataupun kita pergi tuang air kat dia dan kita niatkan mandi wajib untuk dia. Boleh juga. Kenapa? Untuk dengan niat nak membolehkan suami untuk melakukan hubungan dia dengan dia. Ini masalah dia. Walaupun zaman sekarang ni kita tak ada dah, kita nak kahwin dah. Perempuan Islam pun dah berlambak sekarang ni. Pun comel-comel lagi sama je, comel dah makin comel juga. So tak ada dah permasalahan. Tapi permasalahan ni dalam fiqh ada. Jadi kita bahaskan. Baik, seterusnya. Itu syarat yang pertama Islam. Yang kedua at-tamyiz. Apa? Adanya tamyiz. Apa itu tamyiz? Kita panggil apa? Ini ulama berbeza, tapi dia kata apa? Dah ada akai. Istilah kata apa? Dah ada akai. Bukan kata sebelum tu digila, bukan. Bila masuk tamyiz ni, pada had budak-budak, mestilah budak-budak tu dah boleh makan sendiri guna tangan, berak sendiri, kencing sendiri, mandi sendiri. Itu had tamyiz. Jadi kita tengok pada adat kita, budak umur berapa yang boleh buat benda tu dekat Malaysia ni? Kita kata, bukan makan terabur macam budak-budak kecil tu kan. Tak makan betul-betul lah. Istilahnya 6 ke 7 tahun. Budak-budak akan tahu makan sendiri. Minum sendiri. Dia pergi berak sendiri. Itu dipanggil sebagai budak tu budak yang mumayyiz. Jadi kalau sebelum tu budak tu wudu, sah tak sah? Wudu tak sah. Wudu tak sah. Faham? Tapi kalau budak tu dah tamyiz, wudu dia sah. Dengan syarat dia orang Islam. Dengan syarat dia orang Islam. Jadi dia ambil wudu. Baik. Tapi masalah ni pun ada pengecualian dia juga. Apa pengecualian dia? Seorang bapa bawa anak dia pergi tawaf. Nak tawaf kena ada wudu. Jadi bapa ni dibolehkan untuk wudu anak dia. Bapa tolong niat untuk anak dia, bapa wudu untuk anak dia. Faham? Jadi kalau kita nak ajar anak-anak wudu silakan. Tapi tak payah ajar niat. Kenapa nak ajar niat? Sebab budak tak boleh nak buat apa. Budak tak tamyiz lagi. Dia tak boleh buat benda tu. Dia tak payah ajar pun. Tak payah ajar. Kalau dia tengok kita buat, dia nak buat, silakan dia buat. Kalau dia tengok kita, dia dah tamyiz ni, barulah kita boleh ajarkan kepada dia. Gitu. Mudah untuk ajar. Sebab dia dah sampai level. Gitu. Maksudnya, wan naqa'u. Yang ketiga, wan naqa'u anil haidhi wan nifas. Naqa' itu suci. Dan suci daripada haid dan nifas. Jadi kata apa? Perempuan yang ada haid, ada nifas, berwuduk, wuduk dia tak sah. Perempuan yang ada haid, ada nifas, dia pergi mandi wajib, maka mandi wajib dia tak sah. Faham? Tak sah. Lalu orang tu kata apa? Aku ni dah biasa nak ambil wuduk, nak buat macam mana? Silakan ambil wuduk, tapi hang jangan niat. Kenapa hang boleh kat tangan? Kerana yang menentukan hang ni buat ibadah adalah niat. Kita masuk solat. Ini bagi misal. 2 orang solat. Lalu seorang tu dia tu angkat tangan, Allahu Akbar. Seorang lagi, Allahu Akbar. Faham? Lalu habis sembahyang kita tanya, weh, hang tadi solat apa? Dia kata aku solat sunat, aku niat solat sunat. Yang ni kata aku niat solat fardu. Maka perbuatan yang sama 2 rakaat tu, 2 rakaat, misalnya seorang ni qada subuh ke, ini sembahyang rawatib ke? Faham? Sunat rawatib. Lalu yang membezakan level ibadah dia orang apa? Niat. Oleh kerana itu, kalau orang tu dia nak ambil wuduk juga, kebiasaan dia ambil wuduk malam sebelum tidur, maka dia ambil wuduk. Tapi jangan dia niat, kerana niat itulah yang menjadikan perlakuan tu sebagai sebuah ibadah. Faham dia macam tu.
Oleh kerana itu perempuan haid dan nifas tak sah wuduk dia kalau dia wuduk, dan tak sah junub dia kalau dia junub. Gitu. Lalu yang keempat, wa amma yamna'u wusulal yamna' huwa wusu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyrati ataupun basyarati. Dan suci. Wa tu wan naqa. Wan naqa amma asal dia. Dan suci daripada apa yamna' yang menghalang wusulal ma'i sampainya air ilal basyarah. Dan mesti apa, dia suci daripada benda-benda yang mana kalau benda tu ada kat atas tangan ni, benda tu menghalang daripada air sampai kat kulit. Contohnya plaster lah. Kita kata plaster. Kita ambil plaster. Selotip buka tangan suka-suka kita mandi gitu. Maka memadai tak kalau kita mandi dengan ada selotip kat sini? Jawapannya tak memadai. Kenapa? Kerana adanya yang menghalang air. Maka begitu juga pada hukum, orang yang mana pakai plaster, simen ke apa kat tangan ni kan. Kat tangan dia pakai kat tangan dia sebab patah tangan ke apa ke. Lalu nak wuduk, air tak sampai. Adakah memadai wuduk dia? Jawapannya tak memadai. Nak buat apa? Dia kena tayamum. Dan itu akan datang perbahasan. InsyaAllah, saya dah masukkan bab ni dalam kitab Syarah Safinah yang saya namakan sebagai Al-Kharidatus Sana. Permata yang sana kita panggil apa? Yang bersinar. Permata yang bersinar lah. Moga-moga menyinari lah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah sekarang ni masih 80 tulisan lagi. Dan saya doakan agar dapat khatam tulisan amin ya rabbal alamin. Faham? Jadi bila masa orang tu ada plaster, maka sah ada wuduk dia, tak sah wuduk dia. Mesti kena ambil tayamum pula. Itu akan datang perbahasan. Nantilah ke depan. Faham? Jadi apa? Misalnya dia ada kita panggil cat ke apa. Dia mesti hilangkan cat tu. Mesti hilangkan cat tu. Melainkan kalau dia jenis kerja memang tukang cat. Dah jadi asyik kena cat dia susah nak buang. Faham? Dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Itu di permasalahan dia. Faham? Seterusnya. Wa alla. Dan tiadalah. Ni yang kelima. Alal udwi. Tiadalah atas anggota. Udwu anggota. Udwun anggota. Ma yughayyirul ma'a. Apa yang mengubah air. Itu apa? Tak ada lah atas tangan masa kita mandi pada anggota kita tu. Yang mana apa yang ada kat benda yang ada kat anggota tu kalau terkena air, maka air tu akan berubah. Faham? Berubah jadi warna. Kalau contohnya tangan kita banyak warna kan? Banyak warna. Lalu kita pun celup tangan kita ni dekat air. Maka air tadi tu akan berubah menjadi mustakmal. Jadi maka di situ tak boleh lah untuk kita nak berwuduk. Maka ini yang menghalang. Jadi apa? Misal ini untuk orang yang berwuduk pakai tangan ke apa semua misalnya lah. Tapi kalau misalnya kita pakai pipe kan. Pipe kita buka, tak ada lah isu ni. Ni tak ada isu ni. Bahkan pipe ni tak dihitung air mustakmal. Air 20 tak apalah memang banyak. Semua pipe kan. Jadi kat sini apa tak dihitung lah. Yang penting hilanglah warna-warna tu. Misalnya bagi yang dengar dan tak faham, tak naik soalan, minta maaf kat sini tak naik soalan, nanti boleh tanya kat grup lah. Yang seterusnya, wal ilmu bi fardiyatihi, dan ilmu atau ada ilmu tahu bi fardiyatihi dengan kefarduan. Dia tahu bahawa aku nak ambil wuduk ni, wuduk yang fardu. Faham? Ataupun wuduk ni wuduk yang sunat. Nak semayang kan tak ada wuduk, nak ambil wuduk. Dia iktikad kan kata, wuduk ni wuduk sunat je ni. Kerana pada iktikad dia, orang yang tak ada wuduk sah semayang. Ni contoh dia gitu. Maka sah dia wuduk dia, tak sah wuduk dia. Faham? Tak sah wuduk dia. Faham dia gitu. Faham? Yang seterusnya, wa alla, dan tiadalah ya'taqidu, ia mengiktikadkan fardhan, salah satu fardu iaitu rukun, min furudiha, daripada fardu-fardunya, iaitu daripada rukun-rukunnya wuduk lah. Min furudihi kot. Min furudihi, maaf. Daripada rukun-rukunnya wuduk, sunnatan, sebagai sebuah sunat. Mana kata apa? Contoh dia basuh muka tangan kepada kaki. Lalu dia kata apa? Basuh tangan ni sunat je. Pada etikad dia tangan ni sunat je.
basuh dia. Maka sah dah wuduk dia? Sah. Faham? Tapi macam mana kalau dia kata semua dalam sunat, dalam wuduk tu, baik kumur, baik basuh telinga, baik basuh tengkuk ke, basuh kepala habis ke apa ke semua. Kalau macam mana dia kata semua tu fardu? Maka sah juga. Macam mana kalau dia kata semuanya sunat, muka sunat, tangan sunat, telinga sunat, maka tak sah. Dan barangkali dia kata apa? Muka fardu, tangan fardu, kepala tu sunat pun tak sah juga. So kata apa? Tiada maktikot salah satu rukun daripada rukun-rukun wuduk tu kalau dianggap sebagai sunat, maka tak sah wuduk. Tak sah wuduk dia ataupun mandi dia. Yang seterusnya, wal ma'ut tahuru, dan air yang tahur. Kita dalam fiqh kita ada pecahan 3 jenis air. Ini mengikut minhaj lah. Yang pertama dipanggil sebagai tahur. Tahur tu apa? Air yang suci dan menyucikan. Dia juga kita panggil sebagai air mutlak. Gitu. Yang kedua namanya tahir. Tahir ni apa? Suci tapi tak menyucikan. Yang juga kita panggil sebagai air mustakmal. Yang ketiga kita panggil air najis. Itu apa? Air yang mutanajis lah, yang terjatuh najis pada dia. Faham? Oleh kerana itu, jika nak ambil wudu, syarat dia mesti kena pakai air yang mutlak. Tak boleh pakai air yang mustakmal. Pakai air yang mustakmal jadi apa? Tak sah. Tak sah. Gitu. Wadukhulul waqti, dan masuknya waktu. Syarat nak wuduk ni kena masuk waktu. Ini pelik ni. Aku ni tak ada macam tu. Kadang-kadang aku rasa aku tak ada wuduk, aku pergi ambil wuduk je. Macam mana pula ni? Ini lain macam syarat dia. Maka kita kata apa? Wadukhulul waqti ni untuk orang yang mana kita panggil ada salas. Salas ni kita panggil apa? Masalah tak lawas. Kejap-kejap keluar kencing, kejap-kejap istihadah ke kan, dan keluar dari istihadah selalu je kan. Jadi bila macam ni, maka bila masa depa boleh wuduk? Masuk waktu solat baru depa boleh wuduk. Gitu. Itu kena faham. Kadang-kadang perempuan ni istihadah misalnya, perempuan yang istihadah, dia nak ambil wuduk awal-awal, dia sebelum azan lagi dia ambil wuduk lah. Habis azan, wuduk dia pun habis. Tapi ramai leka dia buat apa? Dia ambil wuduk yang siap, lepas tu masuk azan, dia pun pergi solat. Salah. Itu salah untuk orang yang istihadah, yang asyik keluar kencing, asyik keluar mani, asyik keluar tai, apa-apa lah. Mudah kata apa-apa lah. Gitu. Gitu. Jadi bila dia ambil wuduk, masuk azan, baru dia ambil wuduk, dia solat. Caranya gitu. Yang seterusnya, wadukhul waqti dengan wal muwalatu. Wal muwalah maknanya apa? Berturut-turut. Betul kata apa? Lidaimil hadas. Untuk orang yang mana sering keluar hadas juga. Apa? Berturut-turut tu macam mana? Kita dalam wuduk, orang biasa yang bukan masalah sering keluar hadas, daim tu sentiasa. Hadas, berhadas. Itu sentiasa ada hadas. Yang macam istihadah tadi semua itulah. Jadi kita orang biasa ni yang tak ada masalah hadas, kita pergi ambil wuduk, basuh muka, tangan, ambil tangan. Lepas tu kita pergi tepi pokok sana, aku terlupa nak isap rokok pula. Jadi dia pun pergi sukra. Sembang lah dekat 10 minit dengan kawan tu. Lepas tu dia datang balik, dia sambung basuh kepala dengan kaki. Sah. Kerana berturut-turut di antara anggota, berturut-turut cepat-cepat, habis muka pergi tangan, habis tangan pergi kepala, pergi kaki, adalah sunat bagi orang biasa. Tapi orang yang ada hadas ni, sentiasa keluar hadas, dia wajib. Wajib apa? Wajib untuk berturut-turut. Maksudnya habis muka, basuh tangan, habis tangan, kepala, kaki. Kenapa? Jikalaulah dia tak buat macam tu, tiba-tiba keluar hadas. Contoh dia basuh muka, basuh tangan. Lepas tu dia pun pergi isap rokok tepi tu. Pergi isap rokok. Kurang 2 batang. Dah waktu tu, keluar najis kat dia. Keluar najis kat dia. Masalah dia tu, keluar masalah dia. Maka nanti dia kena ulang balik muka tangan kepada kaki. Tak sah. Begitu. Faham? Tapi kalau kita ni biasa. Sebab tu dia kata apa? Wal muwalatu, dan berturut-turut lidaimil hadas, untuk yang sentiasa, yang selalu berhadas. Bukan untuk semua orang. Faham? Jadi wadukhulul waqti, masuknya waktu dengan wal muwalah, dua-dua ni
khusus untuk orang yang sentiasa berhadath, istihadah ke apa telah yang sebagaimana yang telah saya sebutkan. Akan tapi 8 yang baki, iaitu Islam, tamyiz, naqa' daripada haid dan nifas, dan naqa' daripada yang menghalang sampainya air. Lepas tu tak ada sesuatu atas anggota yang merubah air. Lepas tu tahu fardunya benda tu. Tak mengiktikadkan salah satu daripada perbuatan tu sunat. Tak mengiktikadkan bahawa salah satu pada rukun tu sebagai sunat. Dan air yang tahur, air yang mutlak ni, air yang suci dan menyucikan ni, ini umum kepada orang yang berhadas dan orang yang tak berhadas. Umum. Jelas ke itu? Ini yang kita sedikitlah yang kita boleh terangkan. Dah sampai 30 minit rupanya. Gitu. Kadang-kadang syarah fiqh ni tak perasan. Gitu. InsyaAllah yang bakinya kita akan sambung minggu depan. InsyaAllah moga Allah Ta'ala mengurniakan khatam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.